Cara lariskan jualan e-book bahagian 1, rakaman video FB Live pada 13 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey. Salam Ramadan. Okey, yang mana boleh lepas main tarawih kamu, alhamdulillah. Semoga kita di malam-malam takhir ni kita akan diberi kerahmatan oleh Allah Taala, diberi ilham. Yang penting kita diberi ilham. Kita tak dapat mukjizat seperti Nabi, kita tidak dapat mendapat karamah seperti wali, tapi kita sebagai umat hamba, kita layak untuk memohon, untuk minta ilham. So itu yang hari yang kita doa, yang kita nak ilham. So ilham inilah yang menyebabkan saya nak buat video, nak buat live malam ni. Kerana saya dah lama tak buat live dalam FB personal saya. Kebanyakan yang live yang saya buat dalam grup-grup, secret group alumni e-book, dan kelas-kelas menulis e-book. So malam ni baru saya buat dalam live personal FB saya. Kenapa saya buat live personal FB saya? Sebab mungkin ada rakan-rakan saya yang mengenali saya, yang tak tahu cerita tentang e-book, yang nak tahu apa tentang e-book. Ada mereka juga nak dengar cerita, so saya share dalam ni lah. Okey, buat saya pun pemakan ubat, so saya tidak, tenaga saya macam ni lah, saya akan kuatkan untuk bercakap. Okey, so apa yang kita nak bincang malam ni adalah berkenaan ramai orang tulis e-book, ramai yang dah memula tulis e-book, ramai yang memang dah otai tulis buku fizikal, dah ada buku di pasaran. So saya amat menghormati tuan-tuan perempuan yang memang dah senior daripada saya dalam bidang penulisan, yang mempunyai pengalaman dalam penulisan. Saya minta maaf jika perkongsian saya malam ni agak naif, dari seorang yang naif. Walau bagaimanapun saya mempunyai saya punya followers sendiri, dan saya mempunyai saya punya kaedah sendiri yang perlu saya sampaikan, saya perlu kongsikan semampu yang saya boleh. Saya menghormati kepakaran semua orang, dan setiap orang tu tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang paling sempurna. So kita kena buang ego bahawa dia ni siapa. So saya bukan jenis tu. So saya akan jenis saya suka pekatkan telinga. Saya jalan je. Siapa nak follow, tak nak follow, anggap saya ni orang baru dalam bidang penulisan, orang yang bukan background media, orang yang bukan background sastra ke apa, saya tolak tepi lah. Yang penting saya diberi ilham untuk menulis. Allah Ta'ala bagi ilham untuk saya menulis. Kalau saya tak pandai menulis, kenapa waktu sekolah dulu ada pelajaran karangan bahasa Melayu? So tulis je lah, kan apa masalahnya? So tulis, yang penting konten dia. So hari ni, malam ni saya tertarik untuk berkongsi. Apabila banyak pertanyaan bila saya buat bengkel-bengkel, ramai yang bertanya bagaimana nak tetapkan sasaran. Sebab ada yang dah menulis e-book bertahun-tahun tetapi gagal. Bukan gagal, kurang kan. Kalau gagal tu macam ganas sangat, betul tak? Macam kejam sangat, macam masih kurang penjualannya. Tapi ini Puan Saza tanya, dalam masa 5-6 hari saja e-book beliau di pasaran, dan boleh kumpul sampai 300 lebih income RM 300 lebih dalam hari. 6 hari you boleh kumpul 300 lebih. Itu salah satu signs of rezeki menulis e-book dan buku you. Salam Puan Diana. Okey, buku you dah tunjukkan sign, dah menunjukkan simptom-simptom bahawa buku you ada value. So itu yang saya nak kongsikan pada malam ni. Kebetulan buku Puan Saza agak meletup pada minggu ni, walaupun buku tu baru 5 hari dilancarkan. Hari ke-6 hari ni dah collect lebih kurang $98. So dah proof. Orang lain pun buku mereka laku, terjual, tetapi tidak selaju ini. Ada yang sebulan dapat kumpul 500-600 jualan buku sahaja. Tapi Puan Saza membuktikan e-book beliau dalam masa 5 hari 6 hari boleh collect $98, bersama lebih kurang dalam 400, hampir RM400. So okey kot kalau seminggu RM400, 2 minggu RM800. So sebulan dalam RM1,600. Lepaslah bayar duit kereta BMW, betul tak? BMW, Mercedes pun C-Class pun Sport baru RM1,500 sebulan kan. Okey, so kita tak tengok bahawa duit tu besar sebenarnya. Okey, alright. So hari ni apa yang saya kongsikan dalam masa lebih kurang sejam ni saya bercakap. Sebab saya tak boleh cakap lama, penat, sakit dada, makan ubat kan, saya pun mengantuk macam ni kan. Okey, sasaran pembaca. Okey, apa sasaran yang tepat, income pun lebat. Waalaikumsalam Cikgu Salina. Okey, keep sharing pada kawan-kawan kita biar mereka tengok video saya ni. Sebab apa nanti jangan ada yang membebel kat belakang, merungut kat belakang. Sebab Allah Ta'ala tak suka kita merungut. Nabi pun tak suka cakap kalau aku. Nabi tak suka. Nabi melarang kita, menegah kita daripada suka kita cakap kalaulah aku. So jangan kita elakkan perkataan tu. Okey, so betul, bayar komitmen. Right, bayar komitmen, betul Puan Azhar.
Okey. So hari ni apa yang saya nak share adalah salah satu apa yang Puan Saza pun dah buat. Okey. Beliau adalah orang yang dah lama dalam ghostwriter apa semua, tapi ini adalah e-book pertama, tapi pun dia boleh meletup cepat. Kenapa? Sebab saya ada cerita. Macam mana e-book saya, walaupun saya mula menulis e-book pertama saya dulu tentang usahawan, bodoh saya tulis kan, tak ada yang hebat-hebat pun, tapi e-book saya meletup di Indonesia. Kenapa benda ni boleh meletup? Okey. Pertama adalah kita mesti tengok sasaran pembaca kita. Walaupun e-book pertama yang kita hasilkan selalu dalam bengkel-bengkel saya, sebab saya tahu orang nak spark untuk start menulis ni agak sukar. Nak tulis kisah hidup sendiri pun susah, betul tak? Nama saya apa, itu pun susah. So macam mana saya nak sparkkan mereka adalah you tulis apa yang you tahu dahulu. Pedulikan sasaran dulu. Pedulikan sasaran di luar. Okey, you tulis apa yang you tahu dahulu. Tulis apa yang kepakaran you dahulu. Kalau you adalah panda rider yang hantar makanan, you nak tulis buku, tulislah cerita pasal hidup you hantar panda food. Hari ni saya order daripada Dulang restoran, adik tu hantar, brother tu panda tu hantar. Saya tanya berapa ringgit daripada TDD Aisyah Alang, dia kata bang saya dapat RM20. Saya tu RM20. Lepas ni pergi mana? Pergi Kepong, dapat lagi RM20. So dapat RM40. Banyak income dia tau. So dia boleh tulis tentang macam mana nak buat duit dengan sebagai pemandu sebagai rider panda. So jangan terkejut kalau e-book beliau, okey, saya dah approach tadi, anak muda, saya rasa baru 20 tahun kot kan. Kalau e-book dia mungkin esok akan dibaca, dibeli oleh adik-adik yang baru lepas SPM, yang dapat lesen motor, yang tak ada kerja lagi, yang nak tahu macam mana boleh buat RM2,000-3,000 sebulan dengan hanya jadi rider panda. So this is e-book. So pertama sekali tulis apa yang you tahu dahulu. So orang beli tak beli nombor 2. Kenapa kita nak spark? Tetapi apabila you nak masuk ke buku yang nombor 2, you nak masuk ke e-book yang nombor 2, waktu tu kita kena dah start study. Okey, dah kena start study. Macam Puan Saza, Puan Ifa semua, mereka mungkin dah ada follower. Waalaikumsalam Puan Ifa. Okay, dah ada follower dan mereka nampak niche. Okey, orang yang dah lama biasa menulis di blog apa semua ni, dia dah ada niche sendiri. Okey, dah ada genre dia sendiri semua. So tak ada masalah. Tapi kita tengok pada yang orang-orang yang insan-insan biasa yang minat menulis, ada impian tapi tak tahu lagi. Tak tahu. Okey, Puan Syida tolong tulis ada poin-poin yang saya cakap ni, Puan Syida tolong tulis. Okey. So ada yang tidak tahu apa yang nak tulis dan tak tahu macam nak memasarkan pula. Itu yang paling kita amat digeruni. Dah tulis, memang niat kita untuk amal jariah, tetapi pada masa sama kita nak duit, betul tak? Kita nak income di rumah, work from home, kita nak income di rumah. Daripada kita, terutama siu rumah, yang banyak join saya adalah siu rumah. Okay, so kita nak duit dari rumah. Kita risau anak kita dihantar ke rumah pengasuh lah, benda lah. So ramai yang saya jumpa bila saya buat analisa, ramai yang nak berhenti kerja awal sebab apa? Nak jaga anak sendiri di rumah. Okey, sebab tu saya tak bagi isteri saya bekerja, biar dia berjaga anak kat rumah, biar dia membesarkan anak, ajar anak mengaji, biar dia sendiri yang didik anak saya. So biarlah saya sakit macam ni pun saya tetap cari duit sendiri dengan tulis e-book dan juga masih bekerja apa yang saya mampu. Okey, now apabila kita masuk ke buku yang nombor 2, e-book kita yang nombor 2, okey, kita kena start study. Lupakan e-book yang pertama tadi dah. E-book pertama tadi tak laku, tak apa dah. Tapi you dah start branding diri dah. Orang dah terkejut. Ali, kau tak pernah tulis buku tapi kau dah ada e-book. Nampak? E-book pertama anggaplah sebagai branding dahulu. Puan Syida, kita selalu ajar e-book pertama, tulis kepakaran kita, hobi kita apa semua adalah untuk branding kita dahulu, bagi orang kenal nama kita. Berbeza kalau you nak start, you tulis manuskrip panjang-panjang, you hantar tak ikut format, you hantar dekat syarikat penerbitan, don't reject, macam tu saja kita punya manuskrip. So apa jadi? Kita pun frust, kecewa, terus tak nak tulis buku lagi. So jadikan e-book ni salah satu benda yang you boleh terbitkan sendiri tanpa keluarkan modal pun. Hanya modal bayarlah, bayar untuk belajar RM100.5, RM80 nak belajar dengan guru macam nak menulis. Okey, so e-book adalah salah satu benda yang untuk brandkan diri you, perniagaan you dengan e-book dahulu. So bila pergi ke e-book yang nombor 2, okey, betul Cikgu Sarina, e-book pertama adalah untuk branding diri. Tanya Cikgu Sarina, buku pertama beliau pun tak apa-apa dah kan. Sama juga e-book pertama Puan Syida, tak apa-apa kan. So e-book pertama saya pun apa-apa kan. Tu dia pasal nak berubah,
tak laku buku tu. Tapi bila pergi ke e-book saya yang kedua, ke tentang 7 closure dengan pantas tu, meletup dekat Indonesia. Saya pun tak tahu, jual RM5 je. So RM5 je, okey. So untung RM1, kalau sejuta orang kat Indonesia beli, saya jadi jutawan dah. Tapi Allah tak izinkan lagi. Sebab apa? Jadi jutawan cepat kan, lupa diri pula. Okey, so Allah Taala lambatkan sikit saya dapat jutawan tu. Okey, tapi kalau satu hari kalau Allah Taala menjentik hati orang Indonesia untuk beli e-book saya tu yang berharga RM16,500, yang berharga RM5 di Malaysia, kalau Allah Taala jentik 320 juta rakyat Indonesia, jentik sejuta orang saja beli buku saya, dan saya untung RM1 satu buku yang bercakap depan tuan-tuan dan puan ni, mungkin jutawan. So doakan saya, amin okey. Dan saya, mungkin tuan-tuan dan puan juga begitu. So apa yang saya buat sekarang ni, saya study. Okey, pertama sekali, okey, tulis kalau ada buku tulis. Okey, bila kita nak dapatkan kita punya sasaran yang tepat, income pun lebat. Pertama, kita mesti bila pergi ke e-book kedua, saya cerita pasal e-book kedua, ataupun kalau daripada e-book pertama pun tak apalah kalau nak gunakan teknik ni. Pertama, you mesti ada sasaran pembaca you. Sasaran pembaca kita. Siapa sasaran pembaca kita? Bila kita pergi e-book kedua, kita dah start boleh lupakan kita punya kepakaran dah. Okey? Kita boleh lupakan kepakaran kita dah. Kita tengok what their needs, what people needs kat luar, what people demands kat luar. Okey? Apa yang mereka orang dekat luar mahu. Jangan shock sendiri dah. Yang pertama dah branding diri dah. Okey? Yang kedua, bila pergi e-book kedua, apa yang orang nak. Okey, contoh kalau kata kita buka buku arwah pengasas Maidin, di waktu orang tengah banjir, di masa tu kedai pertama Maidin adalah di Kota Baru, Kelantan. Okey, kedai buruk je pertama Maidin. Okey, so waktu banjir, waktu itulah dia buka kedai. Kenapa? What people need waktu tu adalah mancis, ubat nyamuk, lilin, apa lagi, baju hujan, payung, torchlight. So waktu orang memerlukan, waktu tu dia buka kedai, waktu orang tutup kedai. So macam itulah saya ambil konsep. So we need to know what the market wants. Apa yang pembaca di luar mahukan. Pembaca ni dia bukannya orang yang suka baca buku. Pembaca ni adalah orang yang mencari peluang. Kita silap, kita buat buku, kita nak cari orang yang suka baca buku. Itu yang kesilapan kita. Bila dalam kelas saya orang tanya saya, orang yang nak baca buku ni tuan nak ke baca buku saya, dia suka baca novel. Kita dah letak blok diri kita, orang yang suka baca novel. Come on lah. Yang nak baca buku kita ni bukan orang yang suka baca buku. Orang yang nak baca buku ni adalah orang yang nak mencari peluang. Contoh kalau you tulis buku sekarang, cara dapat 1000 subscriber YouTube dalam masa 3 hari. Adakah yang akan beli e-book you tu orang yang suka baca buku? Bukan. Orang yang akan beli meletup buku you tu adalah orang yang tengah gila nak jadi YouTuber sekarang. Sekarang ni musimnya nak jadi YouTuber. You buat buku tu, tapi you kena prove yang buku you boleh menghasilkan, boleh membuktikan, boleh bantu orang. Okey, proven method boleh, orang tu boleh dapat 1000 subscriber dalam 3 hari. Jangan menipu pula. So bukannya orang yang minat membaca buku, tapi kita mencari orang yang mencari peluang. So macam ni kita nak cari orang mencari peluang? Kita tengok trend apa yang kita nak. So cara saya buat adalah selalunya kalau orang yang terror Google, terror apa, saya selalu type dekat Google, saya akan type cara bagaimana. Okey, dia akan keluar tau. Cara goreng telur, cara masak sayur, cara repair kereta. So dia akan keluar cara. Tu satu teknik saya buat. Okey, you gunakan Google, you type cara. Tu dia punya kata kunci dia. Kalau dalam Google ni apa orang panggil lah, saya pakai Google kat sini, Puan Syazah, dalam Google ni orang panggil apa, saya lupa lah. Nak cari trend ni, saya lupa lah. Puan Syazah tolong bantu saya kot. Dia nak cari trend ni. Okey, kita type tu cara, how to, bagaimana. So dari situ you all akan dapat banyak tajuk. You akan dapat okey, Ustaz Ku Haris kita dah check in dah. Okey, alright. So kita akan dapat tajuk kat situ. Itu sebab buku saya banyak cara. So macam ni saya dapat idea tu. Saya tanya macam ni Tuan Syirul cepat dapat tajuk sebab saya menggunakan Google Trend teacher. Google Trend So you gunakan Google tu, you just type je kat Google search kat Chrome ke apa, you just type je Google Trend. Just type je. Okey, type saja. Okey, cara. Dia akan keluar macam-macam. Cara buat kuih, cara buat apa. Itulah tajuk e-book yang pasaran nak sekarang.
Itulah yang pasaran nak sekarang. So, apa you perlu buat? You terus ambil tajuk tersebut, terus cari konten. Google Trend. Yes, Google Trend. Google Trend lah kan. Misalnya saya tak tahu nama benda tu. Saya just type je dekat Google selalu. Google Trend. Saya betul Google Trend. Kalau dalam Sifu e-commerce, MDEC ajar Google Trend. Okey. Saya pun selalu lupa benda ni. So saya tahu, saya type je. Saya type apa yang people nak. Termasuk juga kat YouTube. Okey. Dekat YouTube saya akan type how. Keyword dia how. So dia akan keluar how. Cara masak roti tanpa margarin, macam-macam benda-benda yang kelakar lah. So benda ni dia akan keluar, Google ni dia orang dah start cari mana yang trend yang orang nak. So dari situ kita dah dapat tajuk sebenarnya dah. Tajuk yang pembaca luar nak, dan dia akan lari daripada kepakaran yang anda ada. So itu yang cara macam mana nak bagi meletup you punya ebook. Tak percaya, you try buat malam ni, you try type lepas ni cara. Keyword saya selalu guna cara, how, bagaimana, teknik, tips. Okey, saya ulang cara, bagaimana, how, tips, teknik, kaedah, petua. Tu 7 saya selalu guna. Dia akan keluar. Petua hilangkan jerawat, petua. So benda-benda ni yang orang nak, sebab Google dapat tarik dah. Dia dapat tarik dah mana yang apa word yang orang selalu search benda tu, yang selalu orang selalu search tajuk benda-benda yang diperlukan kat situ. Okey, sebagai penulis ebook kita kena bijak. Tiba keluar bagaimana jadi usahawan spa. Menarik buku tu. Tapi maksudnya dia keluar banyak tau. Maksudnya ramai orang tengah search bagaimana nak buka jadi usahawan spa. So kita bukannya usahawan spa, tapi kita boleh buat buku tu tak? Boleh. So that's you punya sasaran. So sasaran you sekarang adalah lebih kurang you boleh buka kat Google Trend tu saya. Kita boleh check. Nanti saya lupa lah, saya kena belajar Puan Zaza baik. Saya lupa. Kita boleh tengok kawasan mana, demografik dia apa semua, kawasan mana, kawasan PJ tu berapa ramai yang search that keyword tu. Yang nak buka, yang jadi usahawan tu. So you boleh tengok berapa ramai dia punya bukan saja dia punya demografik, dia punya psikografik, dia punya minat dia punya hobi dia apa semua. So benda ni bukannya hanya untuk penulis buku. Macam Puan Diana Harry kita yang buat takaful, buat apa semua. Okey, thank you sahabat saya, brother penyu ganu saya. Okey, cik, terima kasih banyak. Panjang sekarang dah pencen Alright. So ini akan bantu kita untuk kita tahu kita punya avatar. Itu pun yang penting. So hari ni kegagalan kita punya buku nak meletup dekat luar apabila kita tidak menulis apa yang pembaca nak. Kegagalan usahawan apa saja perniagaan, kegagalan di usahawan adalah satu, people don't know what you are selling. Orang tak tahu apa yang anda jual. Kedua, orang tak tahu perniagaan anda wujud. Okey. Yang ketiga, orang tak tahu bagaimana perniagaan anda boleh bagi solusi kepada mereka. Ingat 3 tu, kalau boleh tulis. Okey, saya dah bagi dah. 3 kegagalan seorang usahawan. Tak kira lah usahawan tulis buku ke, penulis buku ke, 3 perkara je. People tak tahu, orang tak tahu you punya produk. Orang tak tahu kewujudan perniagaan you. Orang tak tahu apa solusi you punya perniagaan. So, orang tak tahu apa solusi buku e-book yang you tulis ni kepada mereka. So, kalau kata you nak target sasaran ni, you kena tahu apa solusi yang boleh bagi pada mereka. Walaupun you bukan orang yang ada background spa, walaupun you bukan seorang chef, tapi you boleh tengok, ramai yang nak tahu pasal masakan kambing lah untuk Ramadan ni nak menjaga. So, you buatlah 10 resepi kambing. Tapi daripada dapat tajuk, di mana kita dapat konten pula? Konten memainkan peranan penting. Macam dapat konten? Mudah. Sama juga, buka Google juga. Okey, buka Google. Saya suka guna Google. Okey, buka Google, just type je. Okey, bila dia keluar dia cara masak kambing. Okey, ramai orang nak tahu cara masak kambing ni. So, dia banyak keluar blog lah, dia keluar buka YouTube, dia akan keluar resepi lemak saleh daripada Chef Ramsay dia apa. You jangan ambil copy paste orang punya ayat. You ambil dia punya idea and olah balik. Tak salah, kita ambil, kita olah. Macam mana ni video saya. Okey, saya izinkan siapa yang dengar video saya, okey, olahkan balik, buat ebook yang bertajuk cara memasarkan ebook agar meletup. Contoh. Ambil apa yang saya cakap ni,
olah dalam ayat sendiri, buat e-book tuan-tuan perempuan. Ramai orang kat luar yang menulis e-book, yang tak laku akan beli e-book tuan-tuan perempuan. So gunakan apa yang dah ada je sebenarnya. So saya buka rahsia saya pada malam ni. So orang cakap kenapa Tuan Syiro boleh lahirkan lebih kurang 400 orang penulis e-book dalam masa pantas dalam masa tahun 2019 dengan cepat. Sebab saya tak suka bebankan orang dengan fikir panjang. So you tulis apa yang you tahu pertama. Kedua, you masuk pergi ke sasaran, you go for trend. Okay, contoh you tengok you type orang sakit ramai tau. Orang sakit ramai. Saya sakit dah masuk 2 tahun dah ni Saya pergi hospital 2 tahun, bulan-bulan saya pergi hospital. So orang sakit ni bila saya sembang, orang sakit badan, sakit otot kat fisioterapi tu banyak tu. Mazlan dekat sini, Mazlan, brother Mazlan saya. Mazlan saya ada dekat sini tak? Okey, Mazlan UiTM. Kalau ada, tekan like sikit Mazlan, saya tengok Mazlan wujud. Okey, Mazlan dekat sini tu, saya nampak gambar Mazlan. Okey. So, you cerita pasal you type dekat Google Trend tu cara cara pulihkan sakit kepala dengan senaman. Cara senaman yang betul, cara apa. So banyak dia akan keluar kat situ. So kalau betul benda tu sampai 100 orang menggunakan that keywords, maksudnya you punya sasaran dah ada kat situ dah. Just you tick buat tajuk you kat situ. And then you cari content. Okay, pertama you cari kat Google juga content, and then you olah sendiri. Kedua, cara you cari content adalah you tanya orang yang pakar bidang tu. Okay, cari. Kalau kata you nak buat buku pasal Telegram apa semua, cari Usna dekat sini, adik saya Usna, cari Usna kat sini, PM dia Usna, minta tips sikit Usna. Nanti kalau buku ni meletup, 10% Usna punya lah. Contoh macam tu. Okay, so macam mana Cikgu Sarina punya buku boleh meletup? Sebab dia tahu ramai ibu bapa sekarang, parent mahukan anak cerdik matematik. Mazlan dah buat like dah, dia wujud tu kan. Okay, so ramai ibu bapa nak push anak mereka hebat matematik. Tapi tahun ni untung UPSR tak ada pula dah kan. So matematik penting. Walaupun saya benci matematik kan. Dulu saya waktu saya sekolah sampai saya rasa saya nak bunuh orang yang buat matematik ni kan. Sampai tahap tu. Okey. So pertama adalah sasaran pembaca you datang daripada apa yang tajuk yang you perlu cari daripada Google Trend. Okey, you just type Google Trend malam ni, you akan dapat tajuk. Okey, yang kedua adalah sasaran pelanggan you. You kena tentukan sasaran pelanggan you. Yang ketiga adalah nota saya kena buat nota jugalah. Sebelum saya dah bercakap saya kena buat nota kan, saya lupa. Okey, yang ketiga sebab saya start makan ubat, bila saya telan ubat saya 3 biji ni, otak saya akan macam mengantuk. Okey, yang biasa datang rumah saya, brother penyu ganu saya, brother saya ni dekat Ulunan sama-sama dekat tempat perang. Dia tahulah, dia melawat saya waktu saya tengah sakit dekat rumah. Tahu bila saya makan ubat memang saya akan jadi macam high kejap, tapi saya kuatkan diri saya dalam sejam ni untuk sampaikan. Dan saya pejam mata malam ni, kalau saya mati Allah Ta'ala ambil saya nyawa saya malam ni pun, waktu Ramadan ni saya dah sampaikan satu ilmu kepada tuan-tuan perempuan. Okey, yang ketiga adalah sasaran pasaran. Apa pasaran yang nak sekarang? Kalau sekarang pasaran sekarang nak cerita-cerita Korea, cerita cinta, itulah pasarannya. Okey, itulah pasarannya. So you kena follow the trend. Kadang-kadang you kena follow the trend. Ada orang dia tak follow trend, dia nak langgar trend. Boleh, tapi you kena struggle and then you kena kreatif sikit lah. Tapi kalau you dah malas sangat, you just follow the trend. Okey, kalau you nak berenang, nak kayuh sampan dekat sungai, kalau you nak cepat, ikut arus je lah, senang. Kalau you lawan arus, memang you power, tapi you mungkin akan struggle sikit. Itu aja, follow the trend aja. Okey, alright. So dalam kita nak tentukan ni, kita kena contoh, kita kena ada idea kita kena kembangkan idea kita. Contohnya kalau kata kita fotografer. Okey, contoh kalau kita fotografer, okey, fotografer saya kecilkan sikitlah. Fotografer orang kahwin. Okey, fotografer orang kahwin. So kita tuju kita punya sasaran kita adalah orang-orang pengantin-pengantin yang bakal kahwin di kawasan perumahan dulu. Tak usah pergi luar-luar dulu. Ni sibuk masuk Google Ads, bayar banyak-banyak dekat Mark Zuckerberg, pergi masuk demografik punya tu sampai ke kawasan luar radius kawasan kita. So dalam kawasan kita ni pun rupanya ada lebih kurang 30 pengantin nak kahwin bulan ni. Tapi kita tak pernah buat study benda tu. So kita kena cari yang dekat dulu. Okey, so kita punya niche adalah fotografer dalam kawasan tu. Okey, saya nak bagi signifikan dengan tajuk buku sebenarnya, sasaran untuk orang beli buku kita. Yang kedua, kalau contoh kita ni potong rumput, kerja kita ni buat potong rumput part time, freelance potong rumput. So cari pelanggan, buat flyers ke apa, cari yang berhampiran, pejabat-pejabat rumah-rumah yang berhampiran dalam radius kawasan kita. So jimat duit minyak kereta, jimat duit minyak motor apa semua. So sasaran kita berhampiran ni juga. Itu juga kita buat buku. Bila kita nak target buku kita, target sasaran yang biar kecil, tetapi buku tu akan meletup.
Dan ini kita duk fikir, wah biar sasaran tu, buku tu ramai orang nak beli. Tapi tak ada orang beli. Baik kita fikir sasaran tu kecil. Bila ada tajuk buku yang melibatkan parenting, you just join group FB yang melibatkan ramai ibu-ibu. Ibu-ibu. So you main dengan emosi. Sebab manusia, 90% manusia membeli daripada emosi. 10% je dia beli daripada keperluan. Tak percaya, malam ni you install Shopee, you install Lazada. Saya lelaki pun saya asyik terpengaruh dengan Shopee. Ada je saya akan order kat Shopee tu kan. Buka Shopee beli, buka Shopee beli. So harga benda RM10 pun malas RM10 je beli. Tengok-tengok bulan ni berbanyak barang Shopee sampai ke rumah. Manusia beli dengan emosi tau. Dia bukan beli dengan tu. So bila kita nak jual buku pun, kita kena jual dengan emosi. So macam contoh buku Puan Zaza boleh meletup. Sebab dia bermain dengan emosi. Sampai saya pun beli RM35 buku beliau. Sebab dia bermain dengan emosi. Emosinya adalah 66,000 view. 66,000 view dalam masa seminggu. Saya cakap tak ada jadi ni. Aku yang rasa jadi sifu tulis e-book pun kan. Tak ada orang nak view aku punya posting dalam Facebook sampai puluh ribu macam ni seminggu. Tapi beliau 66,000 view satu post. Bayang kalau 66,000 baca kita punya ayat post satu. Kalau post kita tu post yang mencarut, nak tanggung dosa lah daripada 66,000 yang baca tu. Tapi kalau post kita benda yang baik, 66,000 baca, kita dapat pahala daripada 66,000, 7 rangkai kali 7 pula dapat pahala. Okey, kalau ikut yang Nabi ajar. So kita kena letak kat situ. Kalau kata kita pereka grafik, okey, macam Husna buah habis study apa semua tu, kita ada pereka grafik. Okey, kita offer kepada syarikat-syarikat yang kecil-kecil dulu, buatkan website diorang, apa buat grafik apa semua dulu. Tu contohlah kita nak cari pasaran. Saya bagi contoh dalam bidang lain ni. Okey, jangan salah faham. Tuan Syirul ni cerita saya jual e-book ke, jual pasal benda lain. No, saya nak bagi signifikankan dengan apa nak cari target untuk jual e-book kita. Kalau kita cari seorang trainer penceramah tentang pembangunan, human resource ke apa, target kita adalah syarikat-syarikat kecil-kecil dulu, syarikat yang baru nak bangunkan, yang ada 50-30 staff dahulu, nak bangunkan dia punya kendiri, jati diri mereka dulu. Dulu ada BTN, mana yang malas kerja tu selalu majikan akan hantar pergi BTN ni, kena belasah dekat BTN. Sekarang BTN dah tak ada. Okay? So kita boleh anjurkan kursus-kursus sampai ke tahap ke Ustaz Abid Liu. Okay? Sampai puluh ribu orang bayar apa orang pergi. Okay, now benda pertama, kita tetapkan macam mana kita menggunakan simple marketing yang biasa klise orang gunakan. Nak suka tak suka, tadi kita tahu cara nak dapat tajuk. Saya dah bagi share saya punya rahsia macam mana senang saya nak dapat tajuk. Okey, saya dah share tadi. Okey, pertama sekali tengok demografi. Demografi amat penting. Kalau you pergi kelas FBI, malam ni tak payah pergi belajar FBI lah, bayar mama tak payah. Dengan ini saya bagi free lah. Okey, saya bagi sikit lah kan. Okey, nanti marah pula sifu-sifu FB. Okey, pertama demografi. You kena tengok demografi. Demografi ni adalah umur, jantina, okey, dia punya income, dia punya status perkahwinan, dia punya akademik, profesor, doktor. Kita kena tengok background dia daripada demografi. Daripada demografi baru kita boleh tulis e-book kita yang kedua tu. Kita boleh tengok siapa aku nak target ni. Kalau aku nak target doktor, buku aku ni mesti target ke arah doktor. So you akan pergi push ke arah you punya avatar adalah doktor perubatan, medical doktor untuk beli buku you. So apa tajuk agak-agak yang medical doktor perlukan? You tahu tak, bila saya pergi hospital, saya sembang dengan beberapa kawan saya doktor kat sana, mereka stres tau. Terutama hospital kerajaan lah. Don't stress kan. Walaupun gaji mereka tinggi, don't stress. Pesakit ramai. Satu pesakit tu sakit kena bagi appointment 3 ke 4 bulan. Daripada pagi pukul 7 pagi sampai pukul 4 petang, patient tak stop tau. So don't stress. So apa buku yang mereka perlukan? Apa tips yang mereka perlukan? Itu yang anda kena keluarkan. Jika anda seorang kaunselor, mungkin anda boleh keluarkan buku yang anti-stress. Sebab tu saya kata tadi, tentukan dulu apa yang orang perlukan daripada kita. Apa yang e-book kita yang boleh memberi solusi kepada orang. Tapi kalau e-book you tidak memberi solusi pada orang, jadilah e-book itu seperti e-book yang sampah lah, macam tidak ada nilai value kepada orang. Sedangkan e-book you ada nilai, ada boleh tambah nilai dalam hidup orang. Tetapi e-book you orang anggap macam tak ada apa-apa untuk diri dia. Sebab apa? You punya target dah lari kat situ. Okey. Yang kedua adalah you kena tentukan lokasi dia. Kat mana you nak target e-book you nak jual. Okey. E-book you ni bertajuk sekian-sekian ni, you nak target orang mana? Nak target orang kampung ke? Tuan-tuan nak target orang kampung ke? Nak target orang bandar? Itu adalah antara benda yang saya fikirkan. Nak target orang bandar, so buku you kenalah ke arah macam urban sikit kan.
Kalau you nak target orang kampung, janganlah target buku tu, e-book tersebut yang ke arah bagi orang kampung fikir susah. Satu bulan dapat 30,000 kalau kata kita jadi tau. Orang kampung pening. So kita buat benda-benda yang simple, yang kita tengok macam mana kehidupan orang kampung. Kalau orang kampung kat makcik saya time pukul 9 dah mengantuk dah. Dah mengantuk dah. So apa e-book yang sesuai untuk mereka fikir, okey. So boleh search dekat Google Trend tadi tu, okey, aktiviti di kampung contoh, aktiviti warga emas di kampung, so, contoh macam tu. So you dapat target you, adakah untuk orang kampung, adakah untuk orang bandar, adakah untuk orang muda, adakah untuk orang tua. So you tentukan you punya sasaran dulu. Itu paling penting. Apabila you tak tahu sasaran you, itulah jadinya. Buku pertama tak apa, cerita pasal kepakaran kita dulu. E-book kedua, kalau you nak buat duit, you nak letupkan you punya e-book, nak bagi meletup, nak bagi 1 juta orang beli, nak bagi 50 orang beli, you kena tengok apa yang orang kat luar nak. Macam mana saya share tadi, guna Google Trend, just type the keyword akan keluar, ataupun hashtag. Check kat hashtag pun boleh. Puan Saza boleh share cara dia kan. Okey, just type hashtag je akan keluar. Hashtag kat situ ghostwriter, blogger, buat duit dari rumah, work from home, dia akan keluar hashtag, dia akan keluar pop, dia keluar macam-macam hashtag, dia akan keluar tajuk-tajuk. So kita Sambungan bahagian kedua next video. Terima kasih.